Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel GH Paranormal. Hari ini saya ingin berkongsi satu cerita pengalaman saya sendiri ketika tahun 2004. Masa tu saya berumur 18 tahun. Pengalaman ni agak seram. Ketika itu pada bulan puasa. Lupa saya nak bagi tahu tajuk dia, pengalaman seram di sorok hantu di hutan. Okey, sebelum tu saya nak korang support channel saya, tekan butang subscribe untuk saya teruskan bercerita di masa akan datang, dan tekan butang notification. Okey, saya sambung cerita tersebut. Pada pagi itu, saya bersama 3 rakan ingin memasuki hutan bertujuan mencari duit untuk membeli kelengkapan raya yang bakal tiba. Kerana terlalu taksub dengan order dari pasar berdekatan tempat saya untuk mencari daun palas dengan kuantiti yang amat banyak. Okey, kita orang pun bertiga membuat persiapan untuk memasuki hutan. Kami pun menyediakan peralatan seperti tali, parang, pisau, lampu suluh dan kasut hujan. Orang panggil kasut apa? Kasut yang pakai tu, yang tinggi getah tu. Kelengkapan kita orang masa tu untuk masuki hutan. Tak lupa satu lagi guni beras yang besar tu, yang warna putih tu. Okey, tepat jam pukul 8 pagi, sesudah membuat persiapan tersebut, kami bertiga pun memasuki hutan tersebut dengan riang dan gembira kerana order terlalu banyak masa tu. Dalam kepala kami bertiga ni memang target nak dapat banyak lah daun palas, sebab permintaan terlalu tinggi ketika itu. Mungkin orang nak buat persediaan perayaan kot, buat ketupat apa kan. Setelah berjalan selama 1 jam di dalam hutan, kami bertiga pun berehat di kebun getah sebelum masuk ke dalam lagi lah. Maksudnya kebun getah tu dia seperti permulaan, macam ada pagar lah masuk ke kebun getah tu sebelum masuki hutan tersebut. Dan ada pondok lama yang terbiar. Setelah kami pun bercadang untuk berehat seketika kerana penat berjalan, kami pun bersedia untuk sambung perjalanan. Setibanya di tempat yang dituju, lebih kurang dalam 3 jam jugalah perjalanan dia nak masuk ke hutan tersebut, kami pun berpecah mencari daun palas di kawasan sekitarnya. Setelah kami 3 jam mencari, satu orang daripada grup kami pun datang serta turunkan guni yang terisi daun palas. Lalu dia berkata kat saya, dia cakap, "Jom berehatlah dulu," dia cakap, "penat, lagipun ni bulan puasa." Dia cakap, betul lah bulan puasa, kita orang Islam memang tak boleh makan lah bulan puasa, makan maupun minum, walaupun penat sangat-sangat ketika itu. Waktu tu hujan dah menunjukkan pukul 1 tengah hari. Aku pun terlalu penat ketika itu. Setelah berehat selama 1 jam, kawan aku yang seorang lagi pun datang. Dia juga dapat daun penuh dalam satu guni. Dan kami pun putus untuk solat zuhur dulu ketika itu, sebelum menyambung mencari lagi daun tersebut. Dalam hati rupanya penat sangat-sangat nak mencari duit. Setelah syukur rehat, jam dah menunjukkan pukul 3 petang. Kami pun sambung mencari. Sedang-sedang leka mencari selama mungkin, aku terdengar azan asar. Waktu dah menunjuk asar masa tu, masuk waktu.
Aku berniat nak solat asar di rumah dan berehat sambil tunggu berbuka puasa. Ketika itu aku terlalu leka mencari hingga dapat lagi 2 guni daun palas. Tiba-tiba nipak seram. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Sunyi sangat-sangat ketika itu. Tapi aku abaikan kerana leka. Sedang leka, aku tengok suasana dah semakin gelap. Aku tengok jam dah pukul 6.30 petang. Tapi aku pelik, kenapa kawan-kawan aku tak datang ke tempat kami berkumpul tadi. Aku pun panggil dia orang, tapi sahutan aku tak dibalas. Aku pun pusing mencari dia orang, tempat yang dia orang mencari daun palas tadi, tapi tak kelihatan. Aku pun mula panik, cemas, sebab aku fikir kawan-kawan aku bersama aku tadi. Waktu tu jam dah tunjuk pukul 7.10. Waktu ni nak masuk, waktu berbuka lah, waktu berbuka puasa. Aku pun tinggal daun palas dan mula berjalan-jalan ingin ke tempat yang kami first rehat tadi, di Kebun Getah. Tibanya di tempat itu, aku tak menjumpai pun kawan-kawan aku. Tapi memang cemaslah ketika itu, kerana aku keseorangan di dalam hutan. Aku memasang torchlight yang aku bawa tadi. Ketika itu suasana semakin gelap. Aku bertambah cemas. Aku bersandar di pondok itu dan melihat jam di tangan dah pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Dalam hati Allah saja yang tahu ketika itu. Risaukan kawan-kawan, fikir mak ayah kat rumah macam mana. Aku pun terlelap seketika sebab terlalu penat. Bila aku terjaga, jam dah pukul 9 malam. Ketika itu bulan cerah. Aku mulakan perjalanan, tapi apa yang aku pelik, sunyi sangat-sangat hutan ketika itu. Tiba-tiba aku ternampak satu tempat yang sangat bersih. Bersih sangat-sangat. Maknanya tempat tu bukan tempat yang aku duduk tadi, yang aku rehat tadi. Dan aku ternampak satu pokok yang sangat besar. Kau orang tahu tak apa yang aku nampak kat pokok tu? Bila aku hampir dengan pokok tu alangkah terkejutnya aku. Pokok yang besar itu adalah pokok cili. Kau orang tahu tak pokok cili? Pokok cili. Pokok lada, pokok cili kan? Aku terduduk bila aku nampak pokok tu. Memang besar. Sebab seumur hidup aku tak pernah tengok pokok cili yang boleh panjat. Korang pernah tak tengok pokok cili yang besar? Sebesar macam mana? Macam pokok mangga kan? Pokok mangga, pokok rambutan kan? Yang boleh panjat. Terduduk aku ketika tu kerana terlalu terkejut. Dan ketika itu juga ada satu bisikan kat telinga aku. Dia bercakap dengan suara yang amat mendayu-dayu. Dia cakap, kau dah sesat. Dia cakap macam tu kat telinga aku. Tiba-tiba suara tu hilang. Masa tu aku terasa amat takut. Macam manalah ibu ayah aku kat rumah, kawan-kawan aku yang hilang bersama aku. Aku pun tak berfikir panjang, lalu melakukan azan yang agak kuat. Aku melakukan azan dan membaca ayat-ayat kursi, berselawat. Tiba-tiba suasana bertukar menjadi seperti biasa. Ada bunyi cengkerik kan, macam suasana hutan lah. Bunyi cengkerik apa semua. Tiba-tiba aku terdengar suara orang memanggil aku. Aku pun menjerit hingga aku ternampak lampu suluh, cahaya-cahaya lampu sekitarnya. Rupa-rupanya orang kampung aku dan kawan-kawan aku serta ayah aku pun ada ketika itu. Bila aku berjaya keluar dari hutan tu, kawan-kawan aku pun berkata kat aku yang dia orang ikut aku sekali petang tadi keluar. Tapi yang peliknya, dia orang tegur aku. Dia cakap aku tak banyak cakap, aku banyak diam ketika keluar dengan dia orang.
Aku dah syak lah. Bila dah keluar macam tu, mesti ada sesuatu yang menyamar menjadi aku, mengikuti diorang keluar sekali, sehingga kan diorang meninggalkan aku sorang-sorang dalam hutan. Sampai kawan-kawan aku bercerita lah kat aku, dia cakap bila dah sampai ke rumah masing-masing, diorang cakap bang, dia cakap malam ni kita jumpa lagi lah malam ni selepas solat tarawih. Tapi reaksi yang menyamar menjadi aku tu diam je, tak cakap apa-apa pun. Aku pun marah kat kawan-kawan aku sampai hati korang tinggal aku. Aku pun tak boleh nak salahkan dia orang juga kan. Sebab dia orang keluar pun, orang yang menyamar jadi aku tu muka macam aku, keluar sekali dengan aku. Tapi secara jujur lah aku cakap dengan korang, bila dah jadi macam ni, rasa serik nak masuk hutan sebab. Tapi struggle sebab habis dah sekolah masa tu, cari duit untuk membeli perkelengkapan raya. Apapun daun entah ke mana, kawan-kawan aku je yang dapat keluarkan daun. Aku daun tinggal kat sana kerana mencari dia orang, tak jumpa. Seelok-eloknya ni pendapat aku lah, sekiranya nak masuk hutan lagi, kita kena tahu seelok-belok hutan tu. Dan seeloknya bawalah orang tua pada kita yang tahu tentang hutan tersebut. Sebab kita berada di dua alam, kita berkongsi alam dengan alam sebelah. Masuk aku jin, iblis, macam tu lah. Dan waktu tu juga aku demam selama 3 hari. 3 hari aku demam kerana teringat bisikan tersebut yang mengatakan aku telah sesat di hutan itu. Hutan tu tak adalah tebal mana, tapi perjalanan nak masuk tu dia berbukit-bukit lah, berbukit-bukit. Ada kebun kat depan-depan je. Dalam sana memang tak ada kebun lah. Air terjun pun ada dalam sana, tapi aku tak sampai lah tempat air terjun tu. Mungkin kalau perjalanan nak masuk ke tempat air terjun tu ambil masa lagi 2 jam. Kalau nak camping boleh lah ke dalam tu. Tapi binatang buas lah, risau sikit di kawasan tu. Itu saja cerita daripada aku. Korang support channel aku, subscribe, tekan butang notification, support channel aku yang tak seberapa ni. InsyaAllah aku akan update lagi cerita-cerita seram selepas ini. Pengalaman aku buat paranormal, pengalaman seram aku sebelum buat paranormal bersama tim-tim aku yang dulu. InsyaAllah aku pun berterima kasih pada korang yang support aku. 1000 rahmat lah aku rasa bila subscriber naik. Aku doakan korang dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jumpa lagi di next episode cerita seram daripada aku, GH Paranormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.